Hai, saya akan share soalan nombor 15, tutorial topik 2, kapasitor. Okay, sebab ramai yang tanya. Okay, soalan dia bagi parallel plate capacitor with a capacitance C equals to 2 microfarad. So, bila dia cakap a parallel plate capacitor, dia tak cakap pun filled with dielectric. We can safely assume that it is filled with air, vacuum, ataupun free space. Okay, so kita boleh label kat sini, ini C0. Okay, alright, so lepas tu dia cakap connected to a battery. So kita ada satu value V kat sini. Okay, so untuk A, dia suruh cari find charge stored in the capacitor. So charge kita tahu Q. Okay, so untuk soalan A ni, kita guna formula. Sebab atas tu kita ada C, kita ada V. So terus guna Q equals to CV. So C ni C0. V ni yang dia bagi 12 volt. So kita terus dapat jawapan. Okay, settle. Senang je. Okay. Untuk B ni pula dia cakap now insert a dielectric. Okay, with a dielectric constant epsilon R 2.5. Okay. Awak tahu bila kita insert dielectric, apa yang akan berlaku? Dia punya capacitance tadi berubah. So dia tak jadi 2 microfarad dah. Dia ada value C yang baru. So kita guna yang value ni menggunakan definition dia. Kan definition dia epsilon R equals to C over C0 kan. So menggunakan ini kita cari C yang baru. So susun balik, C jadi subjek, so kita nak C yang baru, so akan dapat epsilon R 2.5 darab dengan C0 atas tadi tu 2 microfarad. Okay, so kita dapat C yang baru. So soalan dia minta charge on the capacitor bila dia masuk dielectric ni. Okay, dalam soalan ni, statement so far dia tak cakap pun dia disconnect battery ke apa ke. Dia bila dia connected dengan power supply ni, dengan bateri ni, lepas tu tiba-tiba dia nak insert dielectric dekat capacitor tadi tu. Therefore, awak punya charge takkan sama dah dengan charge A tadi tu. Okay, sebab bila C berubah, capacitance berubah, storage untuk store charge tadi dah makin bertambah. Okay, ni macam storage lah. Kiranya bila C awak ni value dia bertambah sebab masukkan dielectric, dia punya storage makin bertambah, therefore makin banyak charge yang boleh masuk. Okay, sebab dia keep on supply kan, power voltage ni still on. So Q ni adalah Q baru. So kita carilah guna C yang baru, tapi potential difference dia, voltage dia still 12 volt, sama. So dapatlah charge on capacitor. Ingat charge dia bertambah sebab dia tak cakap pun power supply ni disconnected. So maksudnya charge tu keep on supplying. So charge akan bertambah lah sebab capacitance awak bertambah. Okay, B ni settle Untuk C ni pula dia cakap okay, the charge capacitor with the electric ni is isolated by disconnecting. Okay, dia cakap dia disconnect kan. Okay, the moment disconnected daripada bateri, maksudnya dah tak ada dah supply of charge. Okay, kepada capacitor tersebut. Therefore, awak boleh make a conclusion Q akan jadi constant. So, value Q ni terberhenti dekat bila yang awak cari dekat part B tadi ni. Nampak jalan cerita dia. So Q akan jadi sama dengan same as part B. Okay. Alright. Sebab dia disconnected dengan bateri tadi. No more supply of charge. Ingat bila disconnected, Q ni akan remain constant. In this case sama dengan part B tadi tu. Okay. Itu apa maksud dia kan bila disconnected. Okay. Bila dielectric ni pula dia cakap dielectric is then removed while keeping the capacitor isolated. Maksudnya dia tak ubah apa-apa pun, dia tak ubah D, dia tak ubah A, tapi dia keluarkan dielectric. So maksudnya C yang baru awak cari dekat sini tadi tu, okay, akan berubah kembali menjadi C0. Okay, ingat bila dielectric remove, C ni akan merubah balik jadi C0. Tetapi dia cakap dia disconnected tadi kan. So maksudnya awak dah tak ada power supply 12 tadi tu. So V awak pun akan
berubah juga. Okay, potential difference dekat antara plate ni. Ni positive plate, ni negative plate. Allah tak nampak sekejap Ni positive plate capacitor, ni negative plate capacitor. So V untuk antara potential difference ni akan berubah. Dia tak sama dengan yang power supply yang awal-awal tadi tu. Okay, faham kenapa V ni berubah? Sebab dia dah disconnected, dah tak ada power supply dah. Okay. So bila dia dah disconnected ni, sepatutnya V dia sama dengan 12. Tetapi apa dia buat? Dia keluarkan dielectric. So apabila keluar je dielectric, C berubah, V pun berubah dekat VC VC tu berubah. So maksudnya awak kena cari VC yang baru lah. Okay. Alright. Tapi kita tengok dulu soalan ni minta apa. Explain what will happen to the charge. Q jadi apa? Saya dah explain dah. Q akan remain constant. Ini dia remain constant. Pasal value dia sama dengan part B, bukan sama dengan part A. Okay. Voltage pula berubah. VC sebenarnya. VC berapa? So VC ni dia tak sama dengan yang 12 volt ni. Reason tak sama sebab kita remove dielectric bila tak connect dengan power supply tu. Bateri ni. Okay. So VC ni VC baru. Cara nak cari VC baru, awak guna je lah formula yang ini kan. Okay. Q ni remain constant sama dengan part B tadi. Saya tulis macam ni, harap faham. Okay. So dia sama. C ni pula adalah C bila dia tak ada dielectric, which is C0. Okay, so dapatlah VC bila dia untuk case yang part C ni. Faham Okay. Alright, so itu adalah untuk part C. Key point disconnecting, dielectric remove ni awak kena faham betul-betul. Okay, last, explain quantitatively what will happen to the energy stored. Okay, so U when dielectric is removed. Okay, dia suruh cakap bila dielectric remove apa jadi ke energy stored. So dua benda lah berlaku. U bila ada dielectric dengan U bila no dielectric. Saya buat U X. Okay. Okay, so bila U, okay, kita ambil lah formula mana-mana sebenarnya. Ada kan 3 formula untuk U, pilih je salah satu. Asalkan awak pandai guna je. Okay, saya nak pilih yang CV squared. Dua-dua saya nak guna half CV squared. Okay, cuba kita nak tengok C berapa value, V berapa value kita nak guna untuk case 2 ni. Okay, sebelum tu saya nak fokus sekejap. Bila suruh explain quantitatively, maksudnya awak kena explain guna value. Okay, quantity. Okay, bukan qualitatively. Quantitatively maksudnya awak kena guna value untuk explain. Sebab itulah saya keluarkan formula untuk U ni. Okay, alright, kita fokus bila U dielectric ni dulu. Okay, bila U dielectric ada, dia ada dielectric yang tu, so maksudnya dia sama dengan part B lah. Kita boleh jadikan dia adalah part B. Ini adalah part C. Okay. So part B ni, C dia, value dia adalah bila ada dielectric. Okay, so value C dia ambil yang dekat bila ada dielectric. Awak cari dekat sini tadi tu. Okay. Lepas tu V pun, masa proses ni berlaku, dia guna potential difference 12 kan? Right? So dekat sini, dia guna 12 volt. Okay, so saya takkan tulis Saya just cakap je. So part B faham sebab masa ni ada dielectric. Okay, untuk part yang dia keluarkan dielectric, C ni akan jadi C0. Okay, V ni dia bukannya dia akan jadi macam awal-awal ni. Sebab dia keluarkan dielectric selepas dia dah masukkan. So dia bukan sama dengan part A dia sama dengan part C. Dia dah masuk, dia keluarkan balik. So V awak ni akan jadi VC tadi ni, yang kita cari dekat part C tadi tu. Okay, faham kenapa kita guna value-value sekian-sekian ini. Right, kalau awak dapat value dia, awak compare lah.
mana satu yang lebih tinggi. Alright, nampak? Awak dah ada value, so awak dah explain awak dah ada value, so awak kena explain lah apa function dua value tu. Awak cakap lah energy, so buatlah conclusion awak sendiri. Okay, so saya stop sekarang. Kalau tak faham juga yang ni, boleh tanya saya kat mana part yang awak tak faham. Okay, saya dah cuba explain secara detail dah kat sini. Okay, alright, thank you very much.